KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Ifan Syami di Didik TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Di sini kita akan membantu guru-guru sama ada untuk menjadi guru biasa, pensyarah maupun seseorang dalam bidang pentadbiran. Hari ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik bagi saya untuk kita bina insan guru. Pastinya kita akan bawakan juga hari ini Ifan bersama dengan dua orang tetamu. Yang pertama di sebelah kiri saya yang berusaha Dr. Rosli bin Yaakob, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampak doktor bersemangat hari ini berkongsi kepada kita dalam slot Bina Upaya Guru. Dan di sebelahnya kita bersama dengan saudara Muhammad Iman Nur Hakim bin Muhammad Rizwan, pengerusi Jawatan Kuasa Yang di-Pertua Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Saudara Iman, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, nampaknya kacak bersongkok. Dan kita hari ini sebenarnya ingin berkongsi kepada masyarakat di luar sana tentang tajuk Bina Insan Guru. Jadi doktor, sebagai pengenalan dan juga mukadimahnya, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan program Insan Guru ataupun BIG ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Ifan. Sama-sama. Jadi orang biasa sebut perkataan BIG. Betul. BIG itu penuhnya ialah Bina Insan Guru. Ya. Dia ni merupakan satu kursus yang ada di dalam program-program yang kita tawarkan di IPG lah, Institut Pendidikan Guru. Contoh macam program Ijazah Sarjana Muda, program Diploma Pasca Istizazah Pendidikan. Jadi dia satu kursus wajib sebanyak 2 kredit yang perlu diikuti oleh semua pelajar yang kita tawarkan di IPG. Jadi kalau dia gagal dalam BIG ni, maksudnya dia tidak memperolehi ijazah itu. Oh, akan gagal juga mendapat ijazah. Dia salah satu yang penting jadi. Jadi dia dulu asalnya ialah kita namakan kursus Bina Semangat, kursus latihan Bina Semangat. Tapi kita tukar nama dia sejak tahun 2002. Baik. Kita nama Bina Insan Guru. Jadi kalau kita lihat dari segi perkataan insan itu sendiri, kita dah tahulah bila kita membina insan, maksudnya kita membina satu kemahiran insaniah. Betul. Dulu kita panggil soft skill, Ya, betul. Sekarang kemahiran insaniah yang amat diperlukan bagi seorang pendidik, seorang guru. Sebab kemahiran insaniah ni berkaitan dengan komunikasi, perhubungan antara seorang dengan seorang yang lain. Dulu kita dengarlah interpersonal kan. Jadi seorang guru ni perlu ada kemahiran itu. Sebab dia akan berhadapan dengan pelajar, dengan murid, berhadapan dengan ibu bapa, berhadapan dengan komuniti. Jadi kemahiran inilah yang dibentuk melalui BIG ataupun Bina Insan Guru. Jadi salah satu komponen yang kita anggap pendidikan di luar bilik darjah. Di luar bilik darjah, macam-macam aktiviti yang kita laksanakan. Jadi melalui aktiviti ini kita dapat membina kemahiran insaniah seorang guru yang amat diperlukan seorang guru, bukan saja dari segi pengetahuannya, kemahirannya, tetapi dari segi sasiahnya pembinaan juga. Itu dia BIG. Itu dia BIG, tuan-tuan perempuan. Dan kita nak tahu juga doktor, apakah matlamat dan juga objektif program BIG ini? Kongsikan doktor. Kita tahu bahawa kita nak melahirkan seorang guru yang berkualiti. Bila kita sebut seorang guru yang berkualiti itu, kita menyentuh dari segi pengetahuannya, dari segi kemahirannya, dari segi nilainya ataupun nilai keguruan itu, sikap itu. Jadi BIG ni adalah satu, macam saya sebut tadi, satu kursus untuk membina kemahiran sasiahnya, dia supaya sasiah dia tu selari dengan apa yang terkandung dalam rukun negara, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru. Jadi apabila dia dah keluar daripada sebuah institusi pendidikan seperti itu, dia sudah ada lengkap dengan pengetahuan, kemahirannya dan sasiah yang terpuji. Itu yang penting, sebab guru itu adalah pembina generasi masa depan. Setuju. Itu yang penting. Jadi
Ada banyak lagi lah sebenarnya, itu matlamatnya pertama lah. Tapi dari segi objektifnya, melalui aktiviti yang dilaksanakan semasa BIG itu, katakan dia buat perkhemahan, dia akan memperolehi satu keadaan, satu situasi sebenar bagaimana dia membina kerjasama antara kumpulan dan di dalam persekitaran yang mungkin luar daripada kehidupan dia seharian tu. Mungkin kita buat perkhemahan tu di dalam hutan, contohnya kan, dia akan memahami persekitaran apa yang berlaku, memahami realiti persekitaran jadi dia akan belajar di situ, banyak dia akan belajar, dan kita juga akan menyentuh banyak perkara yang berkaitan dengan kumpulan tadi, kerjasama, pembangunan diri, sasiah diri, membuat refleksi, benda dalam tu kita terapkan nilai kerohanian melalui banyak aktiviti. Jadi aktiviti darat dan mungkin kita boleh huraikan nantilah pada masa ni kan seterusnya. Jadi itu antara objektif kita lah. Kita nak membina seorang guru yang kental. Yang kental jiwanya. Bukan saja jiwa tapi rohani juga. Ya, penting. Okey, itu dari segi matlamat dan juga objektif program BIG ini dianjurkan kepada pelajar-pelajar di IPG. Dan doktor boleh kongsikan juga tak bagaimana program BIG ini dalam program pendidikan guru di IPG? Ya, silakan. Tadi saya dah sebut bahawa dalam banyak program yang kita tawarkan kepada pelajar, satu yang paling utamanya ialah program ijazah sarjana muda, perguruan. Dan kita ada program diploma perguruan, program diploma pasca siswazah pendidikan. Jadi melalui program ini kita tawarkan BIG ni dalam semester 1. Oh, masuk-masuk dah ada BIG doktor? Itu yang kita nak cuba buat di semester 1, sebab di situ apabila kita dapat memupuk ataupun membina insaniah dia tu tadi, dia akan dapat melalui cabaran pendidikan seterusnya sampailah tamat pengajarannya di sebuah IPG. Itu yang penting lah. Jadi semasa BIG itu, kursus itu akan dilaksanakan di luar, di luar kampus, di luar kampus. Biasanya di pusat koko kan, di mana-mana tempat lah yang sesuai, yang ada aktiviti yang boleh kita laksanakan, aktiviti darat dan juga aktiviti laut lah. Aktiviti apa? Air, aktiviti air. Bukan laut sangat kan. Dia tak laut sangat. Tapi ada darat, ada air ni lah. Baru cukup elemen. Ada yang buat di laut juga, tapi aktiviti air lah kita panggil. Sebab itu yang penting. Sebab kalau kita buat di kampus, dia tak nampak. Betul, dia tak nampak persekitaran tu macam mana secara menyeluruh. Persekitaran tu lah yang dia kena banyak explore lah. Banyak dia pendedahan aktiviti-aktiviti yang boleh membina keyakinan diri dia, memantapkan kepada guru. Itu dia. Bakal guru itu yang penting. Itu yang penting untuk kita memberikan satu impak yang positif kepada bakal guru-guru di Malaysia. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil, Dr. Rosli dan juga saudara Iman, ingin berkongsi kepada kita tentang Bina Insan Guru. Okey doktor, untuk soalan seterusnya mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam BIG dan mungkin apakah faedah yang akan didapati oleh siswa guru kita. Silakan. Okey. Tadi kita dah sebut bahawa kursus ini dilaksanakan di luar. Betul. Dalam konteks yang sebenar lah, dalam konteks sebenar di satu kawasan yang dipilih oleh IPG kampus masing-masing kan. Jadi ada dua aktiviti utama. Satu aktiviti darat, satu lagi aktiviti air. Aktiviti darat tu seperti membina perkemahan lah, perkemahan, lepas tu mengembara dalam hutan ke doktor? Ya. Oh, menarik. Mengembara, lepas tu dia ada sesi kebudayaan, dia ada slot untuk kerohanian, air pula seperti berakit. Okey. Berakit, dia kena buat rakit, lepas tu berakit kita ialah kita keyakinan air tau. Maksudnya dia kena buat floating lah. Dengan izin water confidence kan doktor? Water confidence. Itu penting. Itu penting bagi seorang guru tu. Apa pun kalau dia tak pandai berenang, dia mesti yakin. Betul. Mana tahu kita pernah terjadi peristiwa di mana
guru tu nak ditempatkan di sekolah pulau, Ya. dalam keadaan yang tidak Bersedia. dia apabila bot tu dia jatuh, dia pun, tapi disebabkan oleh ada program ini, dia kata program inilah yang menyelamatkan dia. Program BIG ni lah, bila dia belajar macam itu yang mana kita nak selamatkan diri dalam air tu, betul. itulah menyebabkan dia berjaya menjadi seorang guru yang bagus. Jadi dalam aktiviti ni, contohnya kalau dia buat perkemahan, dia akan belajar macam mana cara buat kemah, dari segi pengetahuan, kemahiran dia, kerjasama dia nak membina kemah tu, bukan seseorang pun susah juga kan. Betul. Kerja perkemahan tu. Kemudian dari segi kebudayaan, dia katakan dia buat satu slot kebudayaan. Ada persembahan ni, doktor. Kebudayaan dia punya ciri-ciri diri dia, dia boleh tunjukkan bakat dia juga kan. Yang penting dalam kebudayaan ni kadang-kadang ada malu. Ya. Kita segan. Kita segan, tak berani nak persembahkan. Betul. Jadi apabila ada slot itu, dia akan terpaksa Keluarkan bakat ini. keluarkan bakat yang dia. Dalam hutan siapa yang tahu. Dia buat sajalah. Dengan kawan-kawan juga kan. Dengan kawan juga. Itu benda keyakinan dia. Kalau itu antara faedah-faedah yang boleh dapat daripada aktiviti ini. Kemudian ada aktiviti menggembara. Doktor. Jadi dia kena cari guna peta, guna kompas dan sebagainya. Dia kena cari di mana yang boleh dia makan, apa yang dia tak boleh makan. Dia kena tahu semua kan. Itu adalah kehidupan kemahiran yang perlu diterapkan melalui BIG ni. Itulah kemahiran-kemahiran. Jadi amat banyaklah kerjasama dan juga latihan dalam kumpulan itu yang penting, yang saya rasa faedahnya memang amat bermakna lah kepada pelajar-pelajar di IPG sebagai calon guru ataupun bakal guru yang berkualiti. InsyaAllah, kita doakan sama-sama. Okey, itu jawapan daripada doktor sendiri. Tapi kita nak tanya jugalah orang yang mengalami dan juga dah rasa pengalaman itu sendiri. Kita nak tanya kepada saudara Iman kita. Apakah antara aktiviti yang pernah Iman laksanakan dalam program BIG ni? Silakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Irfan. Sama-sama. Jadi untuk program BIG ni ada 3 bahagian yang saya lalui. Itu bahagian pertama adalah bahagian outdoor. Jadi untuk bahagian outdoor ni merupakan aktiviti yang paling banyak lah di antara bahagian-bahagian lain. Paling lasak juga ke? Paling lasak juga. Dan paling saya suka juga. Jadi untuk aktiviti outdoor ni kita ada yang pertama, kita ada orienteering seperti yang doktor cakap tadi, kita menggunakan kompas. Kemudian kita ada jungle trekking. Kita ada water confident, kita ada rakit. Dan kemudian yang paling saya suka sekali adalah kita buat aktiviti flying fox. Terbang di atas udara. Tapi pada awalnya saya takut. Bila dah turun ke bawah, rasa macam nak naik sekali lagi. Itu yang kita nak, membina kekuatan diri. Betul. Jadi aktiviti outdoor ni dia menguatkan kita punya dalaman, keberanian kita, sebab ialah seorang guru ni perlu berani kerana kita tidak tahu kita akan dipostingkan ke mana. Betul. Yang kedua adalah aktiviti kemasyarakatan. Jadi untuk aktiviti kemasyarakatan ni kita buat aktiviti gotong royong. So aktiviti BIG yang saya alami dulu, kita buat gotong royong bersama dengan masyarakat membersihkan longkang. Jadi selain membersihkan longkang, kita ada berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana untuk mengeratkan silaturahim guru dengan masyarakat ni. Maksudnya adalah satu, kita perlu dekat. Maksudnya guru dan masyarakat satu, kita perlu dekatkan dia lah kan. Yang ketiga, dekat kita rapatkan lagi. Ya, betul. Kemudian yang ketiga adalah aktiviti kerohanian. Maksudnya selain kita kuat fizikal, kerohanian dalaman seorang guru itu juga perlu kuat lah. Jadi untuk aktiviti yang kami lalui di BIG ialah kita solat berjemaah, kita baca maksurah dan kita tazkirah untuk kuatkan kita punya kerohanian. Alhamdulillah. Mungkin Iman time tu jadi imam, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey Iman, itu antara pengalaman manis Iman dalam BIG ni kan. Tapi jugalah mungkin ramai di luar sana tertanya-tanya apa lagi faedah Iman dapat selaku pelajar siswa keguruan, dan bagaimanakah faedah ni membantu Iman untuk menjadi guru yang baik. Silakan. Okey, baik. Untuk faedah yang saya dapat waktu BIG ialah yang pertama, menguatkan kekuatan fizikal saya, emosi dan sosial. Kerana emosi seperti takut, semua tu sebenarnya menyukarkan kita sebagai seorang guru. Kalau kita dipostingkan di tempat yang pedalaman, contohnya kita kena naik bot pagi-pagi kan, kita takut air, macam mana kita takut air, macam mana kita nak ke sekolah, bagaimana kita nak menyampaikan ilmu. Jadi benda tu menyukarkan. Jadi program BIG ni membentuk seorang guru yang mempunyai emosi yang kuat. Walaupun di mana diletakkan, boleh kita kata survive di tempat tersebut. Boleh harungi cabaran. Boleh harungi apa-apa cabaran. Okey, yang kedua, kita dapat menerapkan nilai etika dan kerohanian dalam seorang guru itu.
Kerana guru ni dalam mendidik pelajar itu, kita perlu ada hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Okay. Jadi yang ketiga pula adalah mengaplikasi nilai kerjasama. Baik. Sebagai contoh dalam aktiviti rakit, kalau kita tidak bekerjasama dengan baik, contoh ada yang culas dan sebagainya kan. Mungkin ketika kita berakit di atas air, bukan sahaja yang culas tu tenggelam, tapi satu kumpulan akan tenggelam. Betul. Dan nilai kerjasama tu memang diterapkan dalam aktiviti-aktiviti di BIG lah. Baik, itulah antara faedah yang Iman dapat dah merasai pengalaman dalam program BIG ni. Itulah wajah-wajah pendidik kita, insya-Allah kita doakan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru di TV KPM, saya Irfan Syami, Dr. Rosli dan juga saudara Iman di sini. Doktor, katakanlah Iman baru saja selesai dengan program BIG ni. Bagaimana pensyarah ingin melakukan pentaksiran terhadap prestasi Iman contohnya? Ya, silakan. Oleh kerana dia ni satu kursus. Wajib lah, itu terus wajib. Dia mesti ada skor dia, markah dia kan, untuk kita nilai, beri penilaian supaya dia dapat markah yang akhir nanti sebelum dia bergraduat. Jadi dalam mana-mana sekali kursus kita adakan, kita ada dua jenis pentaksiran. Baik, yang pertama, satu pentaksiran formatif, yang maksudnya pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang kursus itu. Yang kedua ialah pentaksiran sumatif, itu pentaksiran di akhir. Di hujungnya. Jadi formatif ni tujuannya kita nak tahu sama ada dia faham tak aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa BIG itu. Jadi pensyarah ataupun mentor dia boleh bertanya. Boleh bertanya dalam bentuk kuis, dalam bentuk apa-apa soalan secara lisan. Itu kita boleh menilai sama ada mereka faham ke tidak apa yang dia buat. Difokus ke tak semasa lakukan aktiviti dalam BIG tu kan? Rasional dia buat sesuatu tu. Itu penting juga. Jadi bertanya terusnya. Tapi dalam pentaksiran sumatif itu di akhir nanti kita akan nilai melalui refleksi dia, laporan yang dia buat. Dia kena hantar laporan kepada pensyarah. Jadi aktiviti kumpulan dia kita nilai melalui pemerhatian kita, aktif ke tidak dia ni. Betul. Apa yang dia buat ataupun menumpang saja kan. Baik sama ke tak kan? Iman? Itulah antaranya yang kita boleh harapkan menjadi satu skor yang boleh kita beri grade untuk kursus ini. Baik, maksudnya ada dua jenis pentaksiran doktor ya. Yang pertama pentaksiran formatif untuk kita melihat secara keseluruhannya, dan yang kedua adalah pentaksiran sumatif. Kita akan lihat kepada laporan yang diberikan semasa di akhir program BIG ini. Baik, sekarang ni kita nak berbalik kepada saudara Iman kita lah yang masih berada di sini, nak kongsikan kepada anda semua bagaimanakah program BIG ini mampu membantu Iman dan rakan-rakannya untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Silakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Irfan. Jadi untuk soalan ini, bagaimana untuk menjadi guru yang lebih baik itu melalui program BIG. Jadi sebagai kita tahu, IPG ini melatih guru untuk bagaimana dengan pedagoginya mengawal murid di dalam kelas. Namun di BIG ini kita belajar bagaimana untuk kita mengorganisasi program-program ataupun aktiviti-aktiviti murid ini di luar kelas. Jadi maksudnya guru itu bukan sahaja hebat di dalam kelas, di luar kelas pun boleh mengawal murid dengan baik. Maksudnya kita lahirkan guru yang kompeten, selaras dengan apa yang dihasratkan dalam misi IPGM, iaitu Institut Pendidikan Guru Malaysia, melahirkan guru yang kompeten. Kompeten tu maksudnya guru yang hebat seperti yang saya sebutkan tadi. Ada nilai-nilai tambah yang lain. Maksudnya serba boleh lah. Serba boleh. Sebagai contoh, yang baru-baru ni 2 hari berlaku di Sempurna, ada jeti runtuh. Jadi apa yang berlaku sewaktu jeti runtuh tu, tajuk berita tu adalah jeti runtuh di Sempurna, guru selamatkan murid. Itu yang kita nak dengar. Itu yang kita nak dengar. Kerana bagaimana guru tu ada keyakinan, ada keberanian untuk menyelamatkan murid, mungkin keberanian itu diperoleh melalui program BIG. Dia dah pernah lalui Water Confidence. Water Confidence dia pernah lalui program-program air. Bagaimana menggunakan Boeing Sing 8. Betul. Jadi semua benda tu menjadikan kita sebagai seorang guru yang kompeten, berani, dalaman dan kuat fizikal. Baik, itu dari segi fizikal. Bagaimana pula dari aspek rohani? Mungkin Imam boleh kongsikan kepada penonton. Dari aspek rohani. Jadi untuk aspek rohani pula, mungkin kita ditempatkan di tempat yang, sebagai contoh saya sebagai seorang ustaz, mungkin di sekolah kita nanti ada murid yang histeria dan sebagainya. Dan di BIG juga kita diterapkan bagaimana untuk kita, bagi contoh di sekolah kita ada program perkemahan dan malam kan.
Jadi kemungkinan untuk ada masalah-masalah ataupun isu seperti steroid dan sebagainya itu kemungkinan akan berlaku. Baik. Jadi di BIG kita diajarkan bagaimana untuk kita menguruskan isu ini. Bagaimana untuk kita ubat langkah awal kepada murid itu supaya isu ni ataupun masalah itu tidak lebih besar. Betul. Akan ada langkah-langkah yang utama kita buat dulu sebelum kita melanjutkan langkah seterusnya. Dan itulah yang diterapkan dalam program BIG ini untuk melahirkan guru yang peribadinya sangat mulia. InsyaAllah kita doakan. Baik, sekarang kita nak tanya doktor pula lah. Okey, kita dah berada di pojok rancangan ni. Nak tanya doktor, bagaimana doktor boleh memberi sedikit pesanan kepada siswa guru kita untuk menjayakan program BIG ni dan harapan doktor untuk program BIG kepada mereka di luar sana. Silakan. Okey, jadi khusus banner insan guru ni adalah salah satunya yang unik di IPG ataupun Institut Pendidikan Guru. Yang mana ini yang khusus yang kita tawarkan yang saya rasa tak ada Di tempat lain. di IPTA pun tak ada. Yang mengendalikan khusus pendidikan ni. Kita adalah yang dah lama, sudah saya sebut tadi sejak tahun 2002 lagi. 2002, kita banner. Ini yang kita harapkan mereka seorang guru tu yang keluar daripada sebuah institut pendidikan tinggi, khususnya menjadi profesion guru ni. Ya, betul. Dia mestilah mempunyai kemahiran ataupun dia punya emosi, jasmani, rohani, intelektual tu mestilah terbaik lah. Ya, kena kompeten. Jadi saya harapkan aktiviti ataupun kursus ini mestilah dikendalikan dengan yang sebaik mungkin. Dengan pensyarah yang ada kepakaran, dengan jurulatih, fasilitator yang cukup mahir untuk mengendalikan benda ni. Kita bayangkanlah, ini aktiviti di luar kan. Kita tak banyak kemungkinan, banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan sesuatu aktiviti itu terencat. Disebabkan mungkin kemalangan ke kan. Betul. Okey. Kita nak elakkan perkara itu. Itulah sebabnya mengapa kita perlukan ada pensyarah yang cekap dalam benda itu. Program inilah yang membina diri seorang guru itu menjadi seorang guru yang baik, dan kita harapkan guru yang baik ni adalah pembina masa depan negara dan masyarakat. InsyaAllah. Itu yang paling kita harapkanlah. Jadi saya rasa khusus banner insan guru ni adalah satu khusus yang melengkapkan. Melengkapkan dari segi teorinya, pengetahuannya yang belajar, dengan adanya keyakinan diri yang tinggi. Guru yang lahir daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia itu, dia akan lebih yakin, akan lebih hebat, hebat, dan inilah yang amat penting kepada sesebuah negara kita. Saya rasa inilah matlamat akhirnya bina insan guru. Bina insan guru, itulah matlamat utama untuk kita sama-sama melahirkan para pendidik yang bukan sahaja cemerlang, gemilang, malah terbilang. Okey. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha, Dr. Rosli B. Yaakob, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Bersama kita hari ini juga Muhammad Iman Nur Hakim yang datang daripada siswa sendiri dari IPG, dan kita mengharapkan program ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton, terutamanya kepada siswa guru di IP. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. KPM